Tiada cuti kelepasan diisytiharkan untuk negeri-negeri wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan pada 3 Februari ini seperti yang ditularkan di media sosial baru-baru ini. Jabatan Perdana Menteri JPM dalam satu kenyataan berkata, maklumat yang tersebar menerusi satu tangkap layar yang tular mengenai cuti kelepasan itu adalah palsu. Perkara itu merujuk kepada tangkap layar yang tular di media sosial khususnya di WhatsApp bertajuk pemberitahuan di bawah subsection 9-2 Akta Hari Kelepasan 1951-Akta 369. Ia mengenai pengisytiharan Hari Kelepasan Am di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan pada 3 Februari ini. Sehubungan itu, JPM menegaskan bahawa maklumat yang tertera adalah tidak benar. Untuk itu, katanya orang ramai diminta tidak menyebarkan atau berkongsi sebarang maklumat yang tidak pasti atau palsu. Ia yang akan menawarkan perkhidmatan pengangkutan percuma kepada pengundi di luar Johor turut mensasarkan golongan belia yang mungkin tidak akan pulang mengundi kerana masalah kewangan. Menurut jurucakap rasmi Sekretariat Pulang Undi Johor, Aidi Zuhaili, perkara itu menjadi keutamaan. Apatah lagi PRN Johor merupakan kali pertama undi 18 berkuat kuasa. Kami memang tak ada dana. Kami pun bukan sesiapa. Kami orang biasa saja. Tapi kami akan cuba sedaya upaya kami untuk berusaha mencari dana yang ada untuk membenarkan kempen ini berjaya dijalankan dan dapat mengangkat suara anak muda dalam demokrasi kali ini. Kami juga akan melancarkan satu tabung supaya orang ramai boleh menyumbang kepada agenda kempen kami dan dapat dipergiatkan supaya anak-anak muda ini dapat diadvokasi dan diberi pencerahan mengenai betapa pentingnya suara mereka dalam Dewan Undangan Negeri Johor sekarang pada masa ini. Justru ID memohon sumbangan orang ramai bagi merealisasikan kempen tersebut dalam usaha menggalakkan lebih ramai pengundi pulang ke Johor pada PRN negeri itu. Setakat ini, ia mendapat kerjasama serta sokongan 15 kumpulan pelajar dan NGO bagi membantu menyelaraskan rancangan terbabit. Maklumat lanjut mengenai sumbangan untuk kempen tersebut boleh didapati melalui laman sosial mereka iaitu Johor Ngundi. Pemenang pingat perak dan gangsa Sukan C serta Sukan Para ASEAN menerima perkabaran gembira apabila kadar allowance mereka dinaikkan berkuat kuasa serta-merta. Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata, pemenang perak akan menikmati kenaikan allowance daripada RM800 kepada RM1,500, manakala gangsa pula dari RM800 kepada RM1,000 sebulan. Bagi atlet yang tidak mempunyai kriteria pemilihan untuk dimasukkan ke program latihan sepenuh masa, saya telah meminta MSN untuk terus menghulurkan bantuan setiap kali mereka hadir menjalani latihan secara berfasa. Bantuan penginapan, kemudahan fasiliti dan tempat latihan, penginapan, makan dan minum, dan khidmat sokongan terus ditawarkan mengikut perancangan yang dicadangkan oleh setiap persatuan sukan kebangsaan. Sementara itu, Ahmad Faizal juga mahu atlet kekal fokus untuk melakar pencapaian cemerlang buat Malaysia. Biarpun bakal menjalani kalender pada tahun ini, termasuk 3 tamasya sukan utama, iaitu Sukan Si Hanoi, Vietnam pada Mei, diikuti Sukan Commonwealth di Birmingham, United Kingdom pada Julai dan Sukan Asia di Hangzhou, China pada September. Dalam pada itu, Ketua Pengarah MSN Dato' Ahmad Sapawi Ismail memaklumkan seramai 45 atlet dan 12 atlet para menikmati kenaikan allowance latihan bagi pemenang pingat perak dan gangsa di Sukan C dan Sukan Para ASEAN itu. Katanya sebanyak RM322,800 diperuntukkan bagi penambahan allowance latihan kepada atlet terlibat dan ini menjadikan kos keseluruhan allowance meningkat kepada RM9.26 juta berbanding RM8.94 juta. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya melalui agensinya Tourism Malaysia bekerjasama dengan GoPro dalam usaha menggiatkan semula industri pelancongan bagi mempromosikan destinasi-destinasi di Malaysia menerusi pembikinan video Dream Malaysia.
Dream Malaysia merupakan kempen yang mengetengahkan tarikan ekopelancongan dan pelancongan desa selain memberi inspirasi kepada keluarga Malaysia untuk melancong ke lokasi-lokasi unik yang masih belum diterokai serta mencipta kenangan baru dengan menggunakan kecanggihan kamera GoPro. Kempen ini bermula pada Mac 2021 dengan penganjuran pertandingan video Dream Malaysia Challenge antara 13 hingga 28 Mac di mana orang ramai berpeluang memenangi alatan elektronik GoPro terkini serta pakej percutian berasaskan alam semula jadi yang menarik di Taman Negara, Gopeng, Glamping Park dan Bukit Tadung. Pertandingan ini telah berjaya meraih sebanyak 133 penyertaan. Dengan pemasukan sekatan perjalanan dan kadar vaksinasi yang tinggi, rakyat Malaysia kini boleh merealisasikan impian mereka untuk melancong di dalam negara. Syarikat penerbangan komersial terbaru Malaysia, SKS Airways, melancarkan penerbangan sulungnya ke Pulau Pangkor pada Rabu. Majlis pelepasan penerbangan pertama SKS Airways KI6357 dari lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah itu disempurnakan Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong pada jam 1.15 petang Rabu. Pengarah SKS Airways Sdn Bhd, Datuk Rohman Ahmad dalam ucapannya menyifatkan penerbangan pertama itu sebagai bermulanya pengoperasian syarikat penerbangan komersial yang menawarkan perkhidmatan penumpang, kargo dan carta. Katanya, menerusi hub yang terletak di Subang dan Senai Johor, syarikat penerbangan itu merancang untuk menghubungkan Malaysia ke destinasi-destinasi lain di ASEAN dan Selatan China. SKS Airways juga bersedia untuk kedua-dua perjalanan domestik dan antarabangsa apabila dibuka nanti. Selain Pulau Pangkor, SKS Airways juga menawarkan akses mudah ke pulau utama lain iaitu Subang ke Pulau Redang mulai 31 Januari ke Pulau Tioman dari Subang dan Johor Bahru pada suku kedua tahun ini. Dengan pembukaan ketiga-tiga laluan itu, terdapat 12 penerbangan berjadual setiap hari dengan kapasiti harian penuh 228 penumpang. Tentera Laut Thailand dikerahkan bagi mengawal tumpahan minyak mentah dari saluran paip bawah laut di pesisir pantai negara itu pada Rabu. Kira-kira 160,000 liter minyak mentah tumpah di Teluk Thailand berhampiran Mat Taput di Rayong pada Selasa. Susulan itu, helikopter tentera laut meletakkan bahan kimia ke dalam laut bagi menghentikan minyak daripada terus tersebar. Syarikat penapisan minyak Star yang menguruskan saluran paip itu berkata, tumpahan minyak berhenti pada awal Rabu dan syarikat itu juga akan bekerjasama dengan pihak berkuasa dalam membersihkan tumpahan minyak. Perdana Menteri Britain Boris Johnson berkeras untuk tidak melepaskan jawatannya meskipun berdepan tekanan dari pelbagai pihak termasuk pembangkang ketiga ini. Dia yang didakwa melanggar perintah sekatan COVID-19 dengan menghadiri parti Christmas di 10 Downing Street pada Mei 2020, diasak dengan pelbagai soalan dalam sesi Parlimen pada Rabu. Ketua Pembangkang Keir Starmer menegaskan Johnson menunjukkan sikap bersalah sebalik menunjukkan penghinaan kepada orang awam susulan penganjuran parti di Downing Street dan Cornwall ketika perintah sekatan masih dilaksanakan. Laporan siasatan penuh dakwaan terhadap Johnson dijangka dikeluarkan dalam tempoh terdekat dan mungkin menjadi benteng terakhir buat Parti Konservatif mengekalkan kerajaan yang dipimpinnya. Kebanyakan wakil rakyat dari partinya mahu menunggu laporan rasmi sebelum menyatakan pendirian sokongan terhadap Johnson atau sebaliknya. Polis Metropolitan London pada masa sama dilaporkan telah membuka kertas siasatan bagi menyiasat pelanggaran perintah COVID-19 melibatkan Johnson. Beliau turut dilaporkan telah menghadiri beberapa acara parti termasuk parti musim panas dan Christmas beberapa bulan sebelum itu. Kita memberikan tumpuan kepada topik yang cukup penting, kemampanan. Mungkin perkataan ini cukup besar, namun kita bertitik tolak kepada apa yang kita saksikan baru-baru ini, iaitu sidang kemuncak Perubahan Iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu COP26 dan juga yang menyaksikan bahawa usaha untuk mempercepatkan lagi tindakan ke arah mencapai matlamat yang digariskan di bawah Perjanjian Paris dan juga persidangan rangka kerja PBB mengenai perubahan iklim itu sendiri. Di peringkat Malaysia juga, di bawah rancangan Malaysia ke-12 sendiri, kita melihat mandat dan juga matlamat ini digariskan untuk pembangunan mampan SDG yang berpaksikan kepada 3 tema, antaranya iaitu memajukan strategi pertumbuhan hijau dan juga meningkatkan kelestarian tenaga
Dan jika kita lihat perkara ini, bagaimana kita melihat kemampanan sektor corporate juga. Syarikat-syarikat ini yang mula mengadaptasi kata kunci yang besar untuk kemampanan dalam syarikat mereka, malah mereka akan mengadaptasinya kepada produk mereka, perkhidmatan dan sebagainya. Timbul persoalan, apakah sebenarnya soal kemampanan ini dalam soal produk dan juga perkhidmatan mereka, dan bagaimanakah ia memberikan kesan signifikan pada akhirnya. Dan bukan itu saja, kita melihat juga kemampanan ini 3 teras utama, iaitu ekonomi sudah pasti, alam sekitar dan juga sosial. Namun tumpuan utama di peringkat dunia sudah pasti tertumpu kepada alam sekitar. Itu yang ingin saya bincangkan pada jam ini. Saya nak bersama dengan 2 tetamu yang saya kira cukup hebat. Pertama sekali saya nak perkenalkan ahli kumpulan Rentas Parti Parlimen Malaysia yang dalam Matlamat Pembangunan Lestari SDG dan juga pengarah kanan pendidikan Institute of Strategic and International Studies ISIS Malaysia, Saudara Alizan Mahdi, dan juga kita ada Insinyur Dr. Muhammad Fazil Muhammad Siam, Ketua Strategi Korporat dan Kelestarian Tenaga Nasional Berhad yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Okey, saya nak bermula dengan Encik Alizan terlebih dahulu. Kalau kita bercakap soal ini, pandanganlah sudut pandang daripada seorang yang mewakili kumpulan Rentas Parti Parlimen Malaysia untuk Matlamat SDG ini sendiri. Ini topik yang besar dan berat sekali. Bagaimana pemahamannya di peringkat Malaysia sendiri dan juga bagaimana untuk negara mampu modernisasikan perkara ini? Pertama, perlulah kita faham perkara tersebut sebelum kita dapat modernisasikan dan sebagainya. Mungkin pandangan. Okay, terima kasih Saudara Najib. Pertama sekali kita kena faham apakah persetujuan yang dicapai di COP26 di Glasgow. Ya. Satu persetujuan dicapai, ini adalah satu kemuncak summit climate change sedunia di mana sasarannya adalah untuk menghadkan pemanasan global ke 1.5 darjah Celsius. Ya. Jadi jika kita lihat kepada keputusan atau hasil daripada kemuncak ini, kalau kita kumpul semua sasaran-sasaran negara sedunia, hasilnya adalah kita akan menghadkan pemanasan global ke 2.5 darjah Celsius. Jadi dari segi itu sedunia kita masih ada peluang untuk bertambah baik lagi lah ya, sasaran kita. Jadi in that way bukanlah satu pencapaian cemerlang sebenarnya di Glasgow. Tetapi di peringkat Malaysia setelah pun menandatangani beberapa ikrar di Glasgow, termasuk ikrar untuk mengelakkan deforestation, ya, penyanghutanan menjelang 2030 dan juga mengurangkan gas metan. Jadi Malaysia juga telah membuat satu ikrar untuk mengurangkan emissions intensity, 45% emissions intensity. Jadi ini bermaksud kita akan beralih ke ekonomi yang lebih efisien dalam penggunaan tenaga, dalam pelepasan karbon. Jadi ini adalah beberapa outcome kepada COP26. Jadi ada beberapa outcome yang khusus kepada COP26 yang mungkin akan mencabar sebenarnya bagi Malaysia. Okay, kalau saya boleh tekankan beberapa. Yang pertama adalah, ini kali pertama di persidangan kemuncak antarabangsa di mana ada satu persetujuan untuk mengurangkan penggunaan coal, gas ataupun batu arang. Ya. Jadi ini adalah kali pertama yang ada persetujuan untuk mengurangkan coal, dan di Malaysia, fahaman saya, ya, Dr. Faz, untuk penyalahan elektrik lebih kurang 50% tak salah saya menggunakan coal. Jadi coal juga adalah salah satu yang paling murah, ya, bahan api. Jadi dengan peralihan ke renewable energy dan sebagainya mungkin akan meningkatkan kos. Keduanya juga adalah salah satu daripada outcome di COP26 juga adalah kali pertama disebutkan tentang penghapusan subsidi fossil fuel subsidi, maknanya subsidi terhadap oil and gas dan sebagainya. Dan juga kita faham di Malaysia, terutamanya waktu COVID ni, terdapat banyak subsidi. Tak salah saya tahun lepas lebih kurang 8 bilion, atau tahun ini lebih kurang 8 bilion ringgit subsidi di Malaysia untuk minyak dan juga untuk minyak masak juga. Dan jika ditarik subsidi ini, sekali lagi kos akan meningkat, ya, terutamanya untuk pengguna kereta, kenderaan dan juga logistik dan pengangkutan dan sebagainya. Jadi ini mungkin akan mengakibatkan kehidupan di Malaysia akan meningkatkan kos, tetapi pada masa yang sama ini diperlukan untuk kita memerangi, ya, perubahan iklim. Jadi kalau kita dengarkan, mungkin butiran tersebut bukan tugas yang mudah. Ada banyak perkara-perkara besar kita perlu lakukan, mengambil masa, iltizam dan juga penelitian strategi tertentu. Mungkin Dr. Faz sendiri, ikrar yang disebutkan tadi di COP26 yang dibawakan Malaysia ini haruslah diaplikasikan di peringkat organisasi dan juga syarikat, bukan saja di Malaysia, di seluruh dunia juga, untuk kita melihat bagaimana ini boleh direalisasikan, kerana ikrar saja tanpa implementasi tersebut tidak akan membuahkan hasil. Pada pandangan Dr. Faz sendiri, untuk merealisasikan di peringkat syarikat, organisasi
terhadap ikrar yang dinyatakan oleh Malaysia sendiri? Sudah pasti Saudara Najib, cabarannya amat besar. Kerana kita lihat impak seperti yang Saudara Alizan sebutkan tadi, merangkumi pelbagai sektor. Secara khususnya kalau katakanlah syarikat itu terlibat dalam operasi yang tinggi dari segi carbon intensity-nya. Cabarannya adalah dalam kita nak mengurangkan pelepasan karbon contohnya. Ada faktor dari segi kos, seperti disebut tadi. Ada faktor dari segi sumbangan yang perlu dibuat, pelaburan yang perlu dibuat. Dan dalam masa yang sama adalah bila kita bersemuka dengan pelanggan, ada expectation yang diperlukan dari pelanggan tadi. Dan dalam masa yang sama di dalam organisasi kita sendiri adalah kita kena pastikan bahawa pekerja kita dari skill dan kompetensi juga adalah perlu mematuhi kehendak yang terkini. Saya mungkin nak sentuh secara khusus kepada sektor tenaga. Ya, seperti yang disebut tadi, pelepasan karbon amat tinggi buat masa ini, yang mana persentage yang lebih besar daripada sektor tenaga. Dan khususnya disebabkan oleh penjanaan sumber tenaga sama ada bersifat thermal daripada arang batu ataupun gas. Dan dalam hal ini TMB telah meletakkan sasaran seperti yang Saudara Najib sebut, bukan setakat omong-omong kosong tapi macam mana kita nak realisasikan. Jadi aspirasi TMB adalah mengurangkan sumbangan daripada penjanaan daripada arang batu kepada yang lebih efisien. Contohnya kepada renewable energy ataupun tenaga diperbaharui. Dan dalam hal ini, cabaran yang disebut oleh Saudara Alizan adalah bagaimana kita bekerjasama dengan contohnya pihak Kementerian Tenaga, Suruhanjaya Tenaga. Dan juga di peringkat negara ada jawatankuasa yang merancang 20 tahun akan datang. Bagaimanakah bentuk penjanaan yang diperlukan. Jadi ini memerlukan satu kerjasama yang kukuh. Bukan setakat di pihak tenaga nasional tetapi melibatkan sektor-sektor lain. Dengan sebab itulah perlunya kerjasama dilihat. Bukan setakat satu organisasi untuk merungkai masalah di peringkat negara tapi perlukan kerjasama yang meluas. Itu pandangan saya, Saudara Najib. Okey, kalau kita bercakap soal perkara tersebut, mungkin kita melihat bahawa ini adalah peranan, mungkin orang di luar sana merasakan, ini kalau soal tentang tenaga ini, kita serahkan sajalah kepada TNB sebagai contoh. Tapi peranan ini harus dipikul, digalas oleh semua pihak, rakyat, syarikat korporat juga. Mungkin Cik Alizan ingin menambah, bagaimana untuk kita melihat syarikat korporat dan juga orang ramai ketahui betapa pentingnya perkara ini dan apa peranan mereka. Tapi kita simpan dahulu jawapan tu. Kita akan